Masa bercocok tanam pada zaman pra-aksara oleh Gusmita Ulhusna, NIM 15046022. Pendidikan Sejarah. Seperti apa kehidupan manusia pada saat masa bercocok tanam? Mereka hidup dengan cara menetap, telah mendorong populasi manusia meningkat secara pesat, dan juga telah mendorong kegiatan food producing. Manusia pendukung. Manusia pendukung pada zaman masa bercocok tanam ini dihuni oleh Proto-Melayu, di mana bangsa Proto-Melayu merupakan nenek moyang bangsa Indonesia yang pertama kali datang ke Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Mereka tergolong orang-orang Austronesia yang memasuki Nusantara melalui dua jalur. Terdapat beberapa suku yang masih tersisa dari Proto-Melayu yang ada di Indonesia adalah suku Sasak, suku Nias, suku Dayak. Hasil kebudayaan pada masa bercocok tanam berupa gerabah, serpibila, kapak lonjong. Hasil kebudayaan yang berbaur dengan kepercayaan, salah satunya menhir. Menhir adalah tiang batu yang berfungsi sebagai prasasti yang melambangkan kehormatan pada arwah nenek moyang. Kehidupan sosial pada masa bercocok tanam. Sudah mulai terlihat bangunan yang terdiri dari dedaunan. Berikut adalah peta penyebaran proto dan deutero pada masa bercocok tanam. Selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah video. L'humanité est sur le point de faire un bond gigantesque. Et cette fois, l'homme est lui-même à l'origine de la révolution qui s'annonce. Il va faire une découverte qui va changer sa vie. La chose est arrivée par hasard. Un matin où l'on allait chasser, le borgne était parti devant. Le borgne est un fouineur, toujours prêt à mettre son nez là où il ne devrait pas. C'est d'ailleurs ce qui lui a coûté son œil. On ne sait pas quelle mouche l'a piqué. Il a voulu s'approcher de cet animal. Tout le monde sait qu'il ne faut pas. Mais comme c'était un petit, il a quand même voulu voir de plus près s'il pouvait le tuer. Quand le clan est arrivé, on s'est dit qu'il avait perdu la tête. De mémoire d'homme, cet animal n'avait causé que des ravages. Il était dangereux et insaisissable. Ce qui est arrivé ensuite est à n'y rien comprendre. Après qu'il l'ait blessé, l'animal l'a suivi. Ou plutôt une partie plus petite de l'animal. On a essayé de le prévenir, mais il ne l'a pas vu tout de suite. Et puis, il l'a tué. Facilement. Trop facilement. Il y avait là un mystère. Sans prévenir, le sage est allé à son tour voir le gros animal qui, lui, n'était toujours pas mort. Ça nous a étonnés car le sage est d'habitude très prudent. Il a été le premier à comprendre.
L'animal n'était pas si dangereux. On pouvait le garder au bout d'une lance. Mais si on l'approchait de trop près, il piquait. Il y avait aussi une odeur qui restait sur les mains quand on le touchait. C'est le premier nom qu'on lui a donné. On avait vaincu notre peur et il dansait devant nous. On ne se doutait pas alors de toutes les conséquences de cette découverte, de tout ce qu'on allait pouvoir faire avec du feu. Ekonomi masyarakat praaksara atau prasejarah pertama itu kan berburu dan mengumpulkan tingkat sederhana atau tingkat 1 di mana masyarakatnya itu adalah masyarakat yang masih nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan alat yang dipergunakan untuk berburu dan mengumpulkan makanan itu juga sangat sederhana, adalah alat tumpul, alat sederhana. Nah, mereka tergantung kepada buruan. Kalau sudah tidak ada buruan di sana maka mereka itu pun mereka pindah. Nah, itu masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan tingkat pertama itu kan dikenal dengan pot gathering atau masyarakat pengumpul, mengkonsumsi saja tapi belum masuk dalam kategori bagaimana dia mampu mengolah makanan itu. Dia hanya sekedar tergantung kepada alam. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua itu masyarakat berburu dan mengumpul makanan tingkat kedua, di mana mereka sudah mulai bisa untuk memproduksi dalam bentuk yang kecil, tapi belum bentuk besar, dan mereka masih nomaden, berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dan alat-alat yang dipergunakan ini juga masih sederhana. Contohnya apa? Contohnya itu kapak tumpul, gitu kan, kapak tumpul, dan alat yang dipergunakan itu masih kasar, gitu. Masih mempergunakan batu kasar. Kalau kita lihat dari tinggalannya itu kalau kita dalam tinggal arkeologisnya itu kan pertama pada masa Mesolitikum, Paleolitikum, ya kan? Yang kedua Mesolitikum, yang ketiga itu Neolitikum, yang keempat Megalitik. apa? Ingat? Itu pembagian zaman kalau kita lihat dari tinggalan arkeologisnya. Maka Paleolitikum dan Mesolitikum itu lebih banyak tinggalan-tinggalan dari masyarakat berburu dan makanan tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, sedangkan Neolitikum itu biasanya adalah sudah pada tingkatan masyarakat mengumpulkan makanan berburu, bercocok tanam, masa bercocok tanam, di mana masyarakat bercocok tanam adalah masyarakat yang telah menetap, dia sudah punya mata pencaharian, mereka sudah ada pembagian kerja yang jelas, laki-laki pergi ke ladang, yang perempuan ada di rumah. Nah, kalau sebelumnya masa berburu dan mengumpulkan makanan itu biasanya masyarakatnya pembagian kerja tidak jelas, laki-laki pergi berburu, perempuan juga pergi berburu, jadi tidak ada pembagian kerja yang jelas. Tapi kalau sudah berburu dan mengumpulkan makanan itu sudah, kalau sudah bercocok tanam itu sudah ada pembagian kerja yang jelas, dan tinggalannya itu biasanya masuk dalam kategori Neolitikum dan sudah masyarakatnya sudah mampu untuk mengolah. Ada yang mengatakan sudah bisa beternak
Pertama itu artinya memelihara binatang-binatang dari kambing, sapi dan seterusnya. Nah, ada yang keempat itu masa perundagian. Masa perundagian itu artinya masyarakatnya sudah undagi kan. Undagi itu kan tukang, sudah bertukang. Masyarakat pertukangan. Mereka sudah pandai mengolah tembaga menjadi alat-alat kehidupan. Mereka sudah pandai membuat tombak, membuat pisau, membuat parang dan seterusnya dari tembaga. Dan masyarakatnya masih masyarakat yang animisme dinamisme itu. Ada yang mengatakan orang-orang Proto itu dari ini masih perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa mereka berasal dari Libya belakang. Tapi ada yang mengatakan bahwa mereka berasal dari daerah timur. Nah, ini yang jadi perdebatan.